kemanisan ibadat boleh dirasai dalam perjalanan menuju akhirat dimulakan dengan taubat. Taubat dengan sebenar-benarnya. Kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan, berazam untuk tidak mengulangi kembali dan meninggalkan salah silap dosa dan noda berkenaan. Tanpa taubat kita tak rasai kemanisan ibadat. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد ذب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نور قلوبنا بالنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sejahtera, sentosa dan bahagia dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Din online Majlis Ilmu dan kru-kru online Majlis Ilmu kerana bertanggung lumus untuk menyediakan kuliah live bersama para asatizah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan usaha kita ini berterusan hingga kita dapat mengambil manfaat daripada para asatizah kita dengan ilmu yang bermanfaat. Hendaknya ilmu itu memandu akal, hati, budi dan nurani kita dalam melakukan ibadat. Dan ibadat yang kita buat insya-Allah benar-benar menjadi bekalan bila kita pulang ke akhirat. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan melakukan amal ibadat yang saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan mereka yang berpesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang berpesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Sidang follower, para jemaah, para murid yang dikasihi sekalian,
Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi bantuan subsidi dan disambung kontrak nyawa oleh Allah sehingga ke saat ini. Walaupun kita menghadapi cabaran COVID-19 sebagai satu fenomena pandemik global, tetapi ia masih lagi memberi kekuatan pada kita untuk beriman dan beramal soleh bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini Ustaz tak nak mentafsirkan ayat secara detail atau mengulas hadis-hadis nabawiyah secara terperinci. Tetapi pada malam ini Ustaz nak bagi beberapa wasiat yang ringkas berkaitan dengan wasiat agama, nasihat iman untuk dijadikan pengajaran dan tauladan bagi kita semua. Yang pertama sekali, tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita berada dalam musim pandemik, maka keutamaan kita ialah beriman dan beramal soleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan amal ni tak kira musim. Musim senang, musim susah, musim kaya, musim miskin, musim panas, musim sejuk, musim baksa, orang ramai susah, papa kedana, miskin. Waddarra, atau musim kita dalam keadaan ditimpa musibah, malapetaka, mara bahaya ataupun bala. Maka kita sentiasa komitmen atau istiqamah dengan iman dan amal soleh, bagaimana yang dituntut di dalam ayat surah Wal-Asr yang kita bacakan tadi. Jadi ini keutamaan kita. Ya, ketika kita senang, ketika kita susah, dilanda penyakit, wabak, diuji, tidak diuji, kaya, miskin, hidup dan mati, kita sentiasa beriman dan beramal soleh. Ini yang paling utama dalam kehidupan kita, bahkan menjadi tujuan diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah. Jadi ayat ini jelas sentiasa menjadi momentum kepada kita untuk sentiasa kita melakukan ibadat dan memperbanyakkan amal soleh. Jaga solat, jaga puasa-puasa sunat, bahkan boleh digabung sekali dengan niat qada ketika Muharram ni. Kemudiannya kita bangun qiyamul lail, solat sunat taubat, solat tahajud, ya, solat istikharah, ya, solat hajat dan solat witir pada malam hari. Begitu juga pada siang hari kita menunaikan solat sunat yang mengiringi solat fardu, seperti solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, muakkadah, ghairu muakkadah. Begitu juga kita sentiasa berkomitmen menunaikan solat sunat isyraq. Bila habis daripada waktu subuh, nak masuk pada waktu duha tu dikatakan waktu isyraq, waktu matahari mula naik bercahaya, waktu isyraq. Dan lepas waktu isyraq tu dalam 15-20 minit, maka kita tunaikan solat duha pula. Ya, ini kita sentiasa beri komitmen dengan amal soleh. Lepas tu zikir, wirid, selawat, doa, jangan tinggal. Biarlah orang tua meninggalkan kita, anak meninggalkan kita, isteri meninggalkan kita, suami meninggalkan kita, wang ringgit meninggalkan kita, kesihatan meninggalkan kita. Tetapi iman dan amal soleh itu hendaklah sentiasa bersama, sehati, sejiwa, senada, seirama dengan hidup kita. Maulah kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah ke jalan yang lurus. Ya, ini wasiat yang pertama. Wasiat pertama apa? Beriman dan beramal soleh dalam apa jua situasi kehidupan yang melanda kita. Selain daripada kita menunaikan salat fardu, salat sunat, berpuasa, berzikir, berwirid, berselawat, berdoa, maka dalam bulan Muharram ini juga kita digalakkan memperbanyakkan sedekah. Dan sedekah yang lebih utama ialah kita menafkahkan perbelanjaan itu kepada isteri dan anak-anak kita lebih utama. Ya. Kemudian pada kaum kerabat, adik-beradik, ipar dua, jiran tangga, mak bapak, ya, mak bapak, adik-beradik, ipar dua, jiran tetangga,
jiran yang jauh, jiran yang dekat, kita memperbanyakkan sedekah. Dan sedekah ni ada martabat dia. Selain daripada sedekah RM1, kita sedekah barang-barang, makanan, pakaian, dan kita juga boleh wakafkan apa pemilikan yang kita ada. Sama ada wakaf tunai, atau wakaf harta benda, atau wakaf manfaat dan seumpamanya. Begitu juga di bulan Muharram ini, kita bersikap mesra dengan anak yatim. Bersikap mesra dengan anak yatim. Tak kira lah anak yatim tu anak jiran ke, anak adik-beradik ke, anak buah ke, anak angkat ke, atau memang anak yatim suku sakat yang jauh yang kita tak kenali keturunan mereka. Maka sayogianya mengambil sunnah Nabi SAW untuk kita sentiasa bersikap prihatin, penyayang dan mesra kepada anak yatim. Dan antara amal soleh juga ialah kita memperbanyakkan dengan zikrullah, terutamanya ketika pandemik melanda ini. Berzikrullah, beristighfar, gunakan sayyidul istighfar, begitu juga dengan kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan juga melafazkan hasbiyallahu ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan sebanyak-banyaknya. Dan ada khasiat ataupun manfaat tertentu di balik zikir yang kita lafazkan itu, datang dengan riwayat-riwayat yang banyak. Jadi perkara yang utama dalam hidup kita bukan makan, bukan minum, bukan tidur, bukan bangun, bukan bini, bukan beranak, bukan cucu, bukan cicit, bukan main game, bukan tengok TV atau melayari Facebook. Perkara yang paling utama dalam hidup kita ialah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ini wasiat yang utama. Wasiat yang kedua, tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, ialah kita anggap cabaran pandemik global ini sebagai ujian Allah ke atas kita. Ujian yang paling dahsyat adalah dialami oleh para rasul ulul azmi, kemudian disusuli dengan para rasul, kemudian disusuli ujian yang dahsyat itu kepada para anbiya, para nabi-nabi, kemudian kepada para ulama, kemudian para aulia, kemudian kepada para salihin. Dan kita menjejaki teladan kehidupan mereka ini, tentunya banyak ujian yang kita hadapi dalam hidup. Jadi kita anggap pandemik global ni sama ada mengakibatkan kematian, kehilangan nyawa, kecacatan, cacat yang kekal ataupun tidak. Maka kita anggap ini adalah ujian yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu menyayangi kita. Sebab dalam ujian tu Allah beri pahala untuk kita bersabar. Dalam ujian tu Allah beri pahala untuk kita beriman dan beramal, yang menyebabkan keimanan dan amalan yang kita lakukan itu tentunya bila diuji lebih besar pahalanya dalam keadaan kita tidak diuji. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, tanda Allah mengingati kita. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita sebagai manifestasi kita ini disayangi olehnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita juga adalah untuk meningkatkan darajah kita ke arah yang lebih baik. Dan setiap ujian daripada Allah ini kita kena faham adalah merupakan kafarah di atas segala silap, dosa dan noda yang telah kita lakukan bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Jadi bersabarlah dengan ujian yang ada, tingkatkan kesabaran, gandakan kesabaran, dan kita sedar dan faham bahawa dalam ujian Allah tu banyak kebaikan yang Allah simpan kepada kita, yang mungkin kita tak tergambar kebaikan yang banyak itu. Tuan-tuan hadirin para follower yang dikasihi sekalian, yang ketiga wasiat saya ialah kita sentiasa mendampingkan diri dengan alim ulama. Maknanya walaupun kita dilanda ujian pandemik, ujian rumah tangga, ujian tempat kerja, ujian penyakit, kita ini hendaknya sentiasa mendampingkan diri dengan ulama, iaitu berada sentiasa dalam majlis ilmu,
terutamanya online majlis ilmu kita ini. Dah boleh belajar tentang akidah, tentang fiqh, tentang tasawuf, tentang hadis, tentang tafsir, tentang suluk, tentang tarikat, tentang nafsu, begitu juga bagaimana caranya untuk kita mengimplementasi sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan hati daripada sifat-sifat yang keji. Jadi banyak manfaat bila kita berada dalam majlis ilmu. Allah beri manfaat yang banyak kepada kita. Buktinya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Rawahul Bukhari. Maksudnya barang sesiapa yang dikhendaki oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, maka Allah akan memberi kepandaian kepadanya dalam urusan agama. Jadi kita tengok di sini, kebaikan yang banyak itu dikurniakan oleh Allah kepada mereka yang pandai dalam urusan agama. Jadi bila kita belajar akidah, belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tajwid, belajar tarannum, belajar apa-apa saja ilmu agama ini, Allah janji kita akan dapat kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu sama ada segera ataupun diperlewatkan mengikut hikmah Allah di atas dunia, ataupun Allah simpan kebaikan yang banyak itu di akhirat lepas kita tutup mata masuk liang lahat, kembali bertemu dengan Allah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan supaya beriman, beramal soleh, dan seterusnya melazimi zikrullah dan mendampingkan diri dengan ulama dengan berada dalam majlis ilmu. Karena ilmu itulah yang beri pencerahan pada akal dan hati kita. Ilmu itulah yang memberi kita pengenalan kepada ma'rifatullah. Ilmu itulah yang memberi kita kesedaran untuk sentiasa tunduk dan patuh kepada titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ilmu itulah yang menyampaikan kita untuk ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah suruh dan Rasulnya suruh, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah rencah perjalanan dalam menuju akhirat. Semua ini tidak akan terbentang di hadapan kita dan kita tidak akan melaluinya, melainkan dengan ilmu yang memandu kita dalam melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat pemangkin kesejahteraan dunia akhirat. Jadi hendaklah kita melazimkan diri dengan majlis ilmu. Al-ilmu, kata ulama, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu adalah pemimpin kepada amalan, dan amalan yang dilakukan seseorang dibuat berdasarkan kepada ilmu agama yang ada padanya. Hadirin yang dikasihi sekalian, wasiat yang kelima ialah kita cuba merasakan diri dengan kemanisan melakukan ibadat. Kita makan nasi, kita rasa sedap nasi di mana? Minum air, kita rasa manisnya, sedapnya, lemaknya, enaknya di mana? Begitu juga bila kita makan kuih, kita rasa sedap, manis, lemak dan kualiti di balik makanan serta minuman berkenaan. Tetapi cuba kita transform dalam diri kita. Bila kita melakukan ibadat, solat ke, puasa sunat ke, zikir ke, baca Quran ke, bersedekah ke, berselawat, beristighfar, di mana rasa kemanisannya tuan-tuan? Cuba kita tanya diri kita. Kenapa bila makan rasa manis, masam, pahit dan seumpamanya, tetapi bila kita melakukan ibadat, perasaan itu tak terkecap pada hati, sanubari dan diri kita? Mengapa situasi ini berlaku? Yang pertamanya, bila kita tak rasa kemanisan ibadat, yang pertamanya mungkin antara kita dengan Allah tu masih lagi banyak dosa-dosa yang tersisa.
yang belum kita mohon ampun kepadanya, yang belum kita bertaubat nasuha kepadanya, maka dosa itu menjadi hijab, menjadi tabir perintang antara kita dengan Allah. Beribadat, ya, kita melakukan ibadat pagi, petang, siang, malam, solat, baca Quran, zikir, wirid, selawat, istighfar, bersedekah, bertahlil, bertahmid, bertasbih. Tetapi kita gagal merasai nikmat, kemanisan dalam melakukan ibadat kerana antara kita dengan Allah ada hijab yang menyebabkan kita tidak merasai nikmat kemanisan berkenaan. Jadi selesaikanlah masalah hijab, dosa, noda, maksiat dan kezaliman kita itu pada Allah dengan taubatan nasuha. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Kembalilah kamu bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Jadi setiap pagi, petang, siang, malam kita sentiasa bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan, berazam untuk tidak mengulangi kembali dan meninggalkan salah silap, dosa dan noda berkenaan buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Kita sama-sama buat, ya, supaya kita dapat merasai kemanisan ibadat. Kemanisan ibadat boleh dirasai dalam perjalanan menuju akhirat dimulakan dengan taubat. Tanpa taubat kita tak rasai kemanisan ibadat. Ya, taubat nasuha itu menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Begitu juga amal ibadat salah yang lain secara automatik boleh melunaskan dosa-dosa kecil antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sewajarnya apabila kita bertaubat daripada segala salah silap dosa besar dan dosa-dosa kecil, maka apabila kita melakukan ibadat, kita akan rasai kemanisan ibadat berkenaan, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, nak rasa kemanisan ibadat juga, kita perlu jadikan Allah dan Rasul lebih utama daripada selain dalam hidup kita. Mendahulukan perintah Allah dan Rasul berbanding daripada perintah yang lain. Ibu bapa, suami, anak pinak, cucu cicit, rakyat, sultan, raja, pemimpin politik. Perintah Allah dan Rasul itu perlu diutamakan. Ini yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu man wajada fi halawatul iman ayakun Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara di antara seseorang itu boleh merasai kemanisan iman ialah, yang pertama sekali, dia menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dia cintai selain dari keduanya. Jadi bila kita mengutamakan kehendak Allah dan Rasul dalam kehidupan kita, sabda Nabi, seseorang itu pasti merasai kemanisan dalam melakukan ibadat, insya-Allah. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nak rasai kemanisan iman juga ialah apabila kamu menyukai seseorang, kamu sukai seseorang itu hanya semata-mata kerana Allah dan Rasul. Kita suka isteri kita kerana Allah dan Rasul. Kita sayang pada suami kita kerana Allah dan Rasul. Kita sayang pada anak-anak kita pada Allah kerana Allah dan Rasul. Kita sayang pada ibu bapa kita kerana Allah dan Rasul. Kita sayang pada jiran-jiran kita, anak buah kita, rakan sekerja kita, pemimpin kita, rakyat kita, mata-mata kerana Allah dan Rasul. Atas paksi inilah, insya-Allah, maka kita akan dapat merasai kemanisan dalam melakukan ibadat. Yang ketiganya, tuan-tuan, untuk merasai kemanisan ibadat, bagaimana yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiganya ialah kita dapat merasai kemanisan ibadat dengan kita membenci maksiat dan kekufuran. Wa ay yakraha an yakuna fil kufri kama yakraha an yukzafa fin nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak rasai kemanisan ibadat, seseorang itu benci melakukan maksiat dan kekufuran sebagaimana dia benci suatu hari nanti dia dicampak oleh Allah dalam api neraka. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan selainnya, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada 3 perkara penting untuk kita merasai kemanisan dalam melakukan ibadat. Allah dan Rasul lebih kita cintai berbanding selain dari keduanya.
Yang kedua, kita cinta seseorang. Sayang kepada orang mata-mata kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana nafsu, bukan kerana harta, bukan kerana tahta, bukan kerana rupa, bukan kerana glamour. Tidak. Tetapi kita sayang seseorang itu mata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Boleh? Tak boleh kita cuba. Kan? Kendiankan kehendak hawa nafsu daripada apa yang kita ada itu, semata-mata kita tunduk dan akur kepada apa yang disabdakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya ialah kita benci untuk melakukan maksiat dan kekufuran. Sebagaimana kita benci suatu hari nanti jasad kita dicampak oleh Allah dalam api neraka. Gitu. Jadi bila ada tiga perkara ni, insya-Allah kita dapat merasai kemanisan ibadat. Kita semayang fardu seronok, semayang sunat seronok. Tak cukup dengan 2 rakaat qabliyah, ada 2 lagi rakaat qabliyah. Tak cukup dengan 2 rakaat ba'diyah, tambah lagi 2 rakaat ba'diyah. Muakkad wa ghairu muakkad, rawatib qabliyah atau ba'diyah. Tak cukup dengan solat fardu, kita banyak solat sunat. Memang solat sunat lebih banyak pada solat fardu. Jadi kita lakukan amal soleh banyak-banyak tu dan penuh berkualiti dengan panduan ilmu, dan akhirnya kita akan rasai kemanisan ibadat. Inilah kemuncak kepada kesempurnaan iman di atas paksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi buat ibadat tak rasa manis, kalau Syiah buat ibadat tak rasa manis, liberal atau lain-lain jangan sesat, buat ibadat tak rasa manis, bahkan rasa pahit, rasa berat, rasa serabut, rasa malas, rasa stres, rasa tertekan, rasa nak bunuh diri. Kita alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, bila paksi akidah kita, paksi akidah yang benar atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, maka kekuatan akidah, kekuatan iman itu menggerakkan naluri hati kita yang bersih untuk melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat dilakukan dengan sepenuh hati kerana kita tahu di sebalik ibadat yang kita lakukan itu kita pasti akan merasai nilai kualitinya hingga kita merasai kemanisan dalam melakukan ibadat, dan di saat itu kita yakin dan sedar bahawa ibadat yang kita buat sememangnya boleh diharap menjadi bekalan untuk menuju akhirat. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maknanya carilah bekalan dengan sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik bekalan ialah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat ibadat sehabis baik dengan iman yang mantap, ibadat yang dilakukan dengan penuh nikmat, insya-Allah kita sentiasa diberi bantuan, nusrah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa situasi yang berlaku yang dikatakan ujian mendatangi hidup kita itu. Dan setiap musibah ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Maksudnya ialah barang sesiapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan kesempitan hidup ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kurniakan rezeki kepadanya tanpa diduga. Rezeki ketika diuji, rezeki ketika pandemik, tanpa diduga. Walau datang ujian, datangnya pandemik, kita sentiasa ada jalan keluar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang sesiapa yang berserah diri pada Allah, usaha ikhtiar serah pada Allah, usaha ikhtiar serah pada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah memberikan kadar kecukupan dalam hidup dia. Duit sikit tapi cukup, anak sikit tapi cukup, bini sikit tapi cukup, jawatan kecil tapi cukup, harta sikit tapi cukup. Bahkan orang lain dapat manfaat yang besar daripada kecukupan yang ada pada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang sesiapa yang berserah diri pada Allah bulat-bulat hati dia, setelah usaha dan ikhtiar, nescaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Dan dia rasa qanaah, dia rasa berkecukupan dengan apa yang ada.
Tak ada lah rasa tamak, halaba, menjeling di mata orang lain, di tangan orang lain, mengintai kelemahan orang lain, timbul penyakit, takabur, ujub, riak, sum'ah, hasad, haqad dan seumpamanya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, inilah situasi yang perlu kita ada, iaitu melakukan ibadat dengan merasai nikmat kemanisan ibadat. Dan bila kita konsisten dalam keadaan begini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dan kita ada jalan keluar, dan kita sentiasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, ya. Dan kita sentiasa diberi taufik olehnya. Alhamdulillah. Ya. Seterusnya tuan-tuan, nasihat agama atau wasiat iman seterusnya ialah kita redha dengan ketentuan Allah. Pandemik ini mengganggu kesihatan kita, menyukarkan perniagaan kita, menjadikan perniagaan kita gulung tikar, atau meragut nyawa ahli keluarga, saudara mara, jiran tetangga kita. Kita berserah pada Allah. Kerana yuhyi, Allah yang menghidupkan. Ayumit, Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkuasa atas tiap segala sesuatu. Apa yang berlaku ini sebab musabab je. Datang Covid, orang tak boleh niaga, orang kena patuh SOP, kena pakai pelitup muka, tak boleh nak makan apa di kedai, tak boleh nak rentas daerah, tak boleh nak rentas negeri, tak boleh kita nak bekerja, kena buang kerja, ada dimasukkan hospital, ada yang melibatkan kehilangan nyawa. Kita redha dengan qada Allah. Kalau kita nak komplain siapa? Kita nak claim suami, boleh. Nak claim isteri, boleh. Nak claim dengan kerajaan, boleh. Tapi takkanlah kita nak menyalahkan ketentuan Allah ke atas kita. Ni nak kena kita fikir dan sedar. Bahawa apa jua yang berlaku, sekalipun orang kata ada teori konspirasi Yahudi, ada Yahudi jual vaksin, ada Yahudi nak bunuh kita, tak apa, kita serah pada Allah lah. Kita serah pada Allah. Ialah pemahaman ada, ilmu ada, usaha ada, ikhtiar ada untuk mengatasi pandemik, untuk mencegah diri daripada penyakit, untuk merawat daripada kesakitan yang kita alami. Akhir sekali kita serah pada Allah. Kita terima bahawa tiap-tiap melaku itu berada di bawah kerajaan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita sentiasa baca ayat ni. Kami mana jemaah, pagi jemaah, petang jemaah, kita baca innama amruhu, hanya sanya perintah Allah itu. Iza arada syai'a, bila Allah menghendaki satu perintah Allah itu berlaku, satu kehendak Allah itu berlaku, an yakula lahu kun fayakun, lalu difirmankan jadilah kamu, maka jadilah sesuatu itu dengan perintahnya. Jadi apa kita nak khawatir, nak bimbang sangat? Kita kata, kalau Allah takdirkan kita kena penyakit, maka kita berubat. Bila kita berubat, tewas dengan penyakit berkenaan, kita mati syahid. Betul, orang yang mati dengan penyakit ni mati syahid. Syahid dunia pun tak apa, syahid juga daripada mati katak tu, daripada mati ayam kena langgar motorkar tu, kan? Mati mati seperti binatang, atau mati seperti najis mughalazah. Kan lebih baik daripada kita ni mati su'ul khatimah. Lebih baik kita mati ketika berjihad melawan penyakit. Dan orang Islam berjihad melawan penyakit dikira mati syahid. Sebab dia mati dalam keadaan beriman, dia mati dalam keadaan beramal soleh. Dan melawan penyakit itu adalah merupakan sunnatullah, bahkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, dan kita terreda. Bila ditimpa kesakitan, kita berubat. Bila kita berubat stage pertama, stage kedua, stage ketiga, stage keempat, stage kelima, gagal juga, bila meninggal, kita terima itu suratan daripada Allah. Hidup lahirnya seorang manusia, perginya mati seorang manusia, semuanya berada di bawah jajahan takluk, kudrat dan iradah Allah menjadi azali lagi. Ya, kita manusia ni sedihlah, hampalah, kecewalah dengan asbab manusia. Doktor lambat bertindak, kan? Mesin tak ada, kan? Katil tak cukup, kan? Hospital tak boleh masuk, kan? ICU gini, sebab vaksin yang mematikan.
telah terlebih makan ivermectin lah, ataupun tidak mengambil vaksin lah. Itu semua tu asbab. Itu semua sebab-sebab pada kenampakan manusia. Tetapi sebenarnya hidup kita, mati kita telah ditentukan oleh Allah semenjak azali. Jadi jangan jadi takut kita orang Islam ni. Pandemik yang ada kita urus dengan sebaiknya. Kita jangan campak diri dengan kebinasaan. Kita elakkan penyakit. Tapi bila penyakit datang, kita usaha ikhtiar untuk berubat. Kalau kita gagal usaha untuk berubat, kita meninggal pun dalam keadaan melawan penyakit, selagi ada iman dan amal saleh dalam diri kita, insya-Allah kita diketerika mati syahid. Walaupun syahid dunia pun tak apa, tapi ia sudah dikira terangkum dalam husnul khatimah. Ya, alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir sekali, kita usaha, kita ikhtiar dan kita berserah pada Allah. Di sebalik pandemik, di sebalik ujian yang berlaku, usaha, ikhtiar, kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nak ambil vaksin, barang sesiapa yang fikir ambil vaksin boleh mencegah diri daripada COVID, silakanlah. Bagi yang tak nak ambil vaksin, terpulanglah. Sebab vaksin, hukum majlis fatwa kata harus. Harus maknanya harus untuk kita ambil atau harus untuk kita tak ambil. Tapi ada setengah orang yang tak tahulah, dia faham kot celah mana fatwa tu. Dia nak paksa orang pula pergi ambil. Sepatutnya tak ada paksaan. Kalau dalam urusan agama Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, bagaimana pula kamu berusaha untuk memaksa manusia untuk mengambil ubatan atau rawatan atau pencegahan tertentu? Masya Allah. Kan? Kalau masuk Islam pun tidak ada paksaan. Bagaimana pula kita ingin memaksa orang untuk mengambil ubat tertentu, rawatan tertentu, pil tertentu, vaksin tertentu? Jadi tuan-tuan, lu fikirlah sendiri. Nak ambil vaksin silakan, tak ambil vaksin silakan. Kalau kita ada alternatif rawatan Islam yang lain, boleh mencegah penyakit, boleh merawat penyakit. Seperti kita kata makan madu ke, habbatus sauda ke, cengkeh ke, pati lemon ke, minum air penawar ke, minum air zam-zam ke, atau beberapa teknik perawatan atau perubatan Islam yang lain, silakan. Itu dalam kategori usaha ikhtiar untuk mengatasi penyakit. Itu dikira sebagai jihad fi sabilillah. Ya, alhamdulillah. Begitu tuan-tuan. Ya. Jadi di sebalik cabaran pandemik yang ada ni, kita sentiasa berpegang kepada nasihat ini. Saya menasihati diri saya, isteri saya, anak-anak saya, adik-beradik saya, mak bapak saya, ipar dua jiran tetangga saya, supaya sentiasa beriman dan beramal soleh. Yang kedua, sentiasa melazimi zikrullah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengerti Allah, hati sentiasa tenang. Yang ketiganya, melazimi majlis ilmu. Kita dengar Al-Quran, dengar hadis, dengar tafsir, dengar fiqh, dengar sirah, dengar syama'il Muhammadiyah, dengar penjelasan hukum daripada ulama. Berada dalam majlis ilmu, penuh dengan keberkatan, beramal dengan ilmu. Akhirnya kita akan merasai kemanisan dalam melakukan ibadat. Ya, bila kita rasa manis dalam melakukan ibadat, kita tak berpada dah dengan nikmat-nikmat dunia ni. Kan? Tak adalah sifat-sifat tamak pada kita. Kan? Tu. Sebab kita nampak dah jalan perjalanan menuju akhirat. Hidup sebenar, hidup akhirat. Berapa lama kita nak duduk dengan isteri kita? Cukup masa isteri mati, suami jadi bapa tunggal. Cukup masa suami mati, isteri jadi janda. Suami bapa meninggal, anak jadi yatim. Berapa lama kita boleh jamin nyawa kita? Kalau tak mati dengan pandemik, mati juga kita satu ketika nanti, kerana Allah yang menentukan hidup dan mati kita. Tetapi lepas mati itu pun nasib kita. Inilah pentingnya untuk kita sentiasa beri komitmen pada beriman, beramal soleh, menyampaikan sesuatu dengan kebenaran, dan sentiasa berpesan pada manusia supaya berpegang dengan nilai kesabaran dalam kehidupannya.
Kalau tak ada 4 elemen ni dalam hidup kita, rugi kita. Innal insana lafi khus. Semua manusia rugi belaka. Melayu, Cina, India, Afrika, Bangla, Vietnam, Nepal, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tanjung Rambutan, semua rugi belaka. Justru kita tak nak rugi, tuan-tuan. Kita nak untung. Untung kita pegang pada 4 perkara ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia semuanya rugi belaka. Tak kira manusia jenis mana, kulit mana, iklim mana, peta mana, duk mana sekalipun. Kecuali bila mereka beriman pada Allah dan melakukan amal soleh, tak rugi. Berpesan-pesan dengan kebenaran, tak rugi. Berpesan-pesan dengan kesabaran, tak akan rugi. Bahkan sentiasa ganjaran daripada akaun pribadinya di dunia dan akhirat. Dia akan juga memperoleh ganjaran daripada akaun-akaun murid-muridnya terhadap pesanan iman, amal, kebenaran dan kesabaran itu turut dialirkan pahala pada akaunnya dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih wad-dalu 'ala syarri kafa'ilih. Orang yang menunjukkan seseorang dengan kebaikan, dia akan mendapat ganjaran pahala sebagaimana pembuatnya. Dan orang yang menunjukkan seseorang dengan kejahatan, dia akan mendapat balasan sebagaimana pembuatnya. Jadi kita usahalah melazimi diri dengan majlis ilmu, iman dan amal, sentiasa redha dengan ujian yang Allah tentukan ke atas kita. Di samping itu kita usaha ikhtiar dan berserah diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampuni dosa kita, merahmati kita, sentiasa menunjukkan kita jalan kebenaran dan memberi kita kenikmatan dalam melakukan ibadat, sentiasa mencelikkan mata hati kita. Ibadat yang kita buat adalah merupakan bekalan untuk masa depan akhirat. Jadi tuan-tuan, tak payah fikir sangatlah siapa yang jadi menteri kabinet, kan? Sebab kita tiap-tiap hari ni beradab pada kabinet. Kabinet almari, kabinet buku, kabinet dapur. Macam-macam kabinet ada rumah kita. Jadi duk fikir menteri kabinet, siapa menteri kabinet, siapa menteri kabinet tu dunia. Tapi kita fikir ni kabinet kita di akhirat nanti macam mana, kan? Fikir-fikirkanlah, kan? Lepas tu kita duk bergaduh pasal apa? Pasal politik. Apa jadi PM? Siapa jadi PM? Orang ni jadi PM. Jatuh undi tak percaya. Orang ni jadi PM. Jatuh. Sudah-sudahlah tuan-tuan. Ya. Setakat mana kita nak jadi hamba politik ni? Ya. Adakah politik itu boleh menjamin kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti? Jadi kita fikirlah sendiri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sentiasalah melazimi taubat ke jalan Allah. Tanpa taubat ke jalan Allah, tanpa istighfar, tanpa taubatan nasuha, tanpa kita bayar hutang-hutang Allah, mati nanti kita muflis. Tanpa kita bayar hutang-hutang manusia, mati nanti kita miskin papa ke dana. Jadi cuba cerdik sikit, insya-Allah. Kalau kita sentiasa celik dengan ilmu dan nilai agama, insya-Allah kita jadi cerdik. Dan orang yang cerdik antara kita ialah orang yang sentiasa hidup secara merendah diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi hari-hari sesudah mati. Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wasafih man ittaba hawa wa tamanna 'ala Allah. Maksudnya, orang yang cerdik di kalangan kamu ialah orang yang hidup dengan merendah diri dan melakukan persiapan bagi menghadapi hari-hari sesudah mati. Dan orang yang bodoh di kalangan kamu ialah orang yang hidup dengan mengikut hawa nafsu serakahnya dan dia berangan-angan untuk dimasukkan ke syurga. Justru jadilah hamba Allah yang cerdik berdasarkan kepada wasiat yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, rahmati kita dan senantiasa menghidayahkan kita ke jalan kerajaan-Nya dari semasa ke semasa, insya-Allah, dan akhirnya kita berjaya keluar daripada pandemik ini dan seterusnya sentiasa menghadapkan, mentawajuhkan hati kita dalam mencari keridaan Allah dari semasa ke semasa, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu dahulu. InsyaAllah di waktu yang lain kita akan bertemu lagi dalam bicara santai seperti ini dalam masa lebih kurang 45 minit
insya-Allah. Dan jika tuan-puan ada persoalan yang ingin dibangkitkan, maka bolehlah tulis persoalan itu. Nanti saya akan semak balik soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan kita akan jawab pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Abang Din. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ashraf. Terima kasih kepada Firdaus dan semua kru-kru online Majlis Ilmu. Begitu juga Al-Kahfi Production di atas siaran ini. Dan mudah-mudahan kita bicarakan ini, ia akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua. Akhiran aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi nak keluar, Ustaz tak risau ke? Saya kata saya tak risau Imam Mahdi nak keluar, tapi saya risau satu. Ketika saya duduk tepi pokok bercakap Al-Mahdi, di sini ada orang kafir. Ketika itu saya yang berada di pokok itu.